Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan nama saya Muhammad Zul Zarif bin Muhammad Zulkifli dan pada kali ini saya akan membentangkan tajuk iaitu elemen pembelajaran dan persekitaran pembelajaran 3E dalam bimbingan dan asuhan. Baiklah, saya pergi kepada topik yang pertama iaitu konsep 3E. Menurut kurikulum Permata 2010, konsep 3E merupakan salah satu strategi pedagogi yang perlu dilaksanakan oleh seorang pendidik. Baiklah, 3E itu merujuk kepada E yang pertama, exploring, iaitu meneroka. E kedua, eksperimen, iaitu mengeksperimen. Dan E yang ketiga ialah experience, iaitu mengalami. Baiklah, saya akan terangkan E yang pertama iaitu meneroka, exploring. Menurut Kamus Cambridge, meneroka ialah untuk mencari dan menemui tentang sesuatu. Selain itu, untuk berfikir atau bercakap tentang sesuatu untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya. Baik, kanak-kanak akan dapat meneroka setiap perkara yang terdapat di sekitar mereka. Kanak-kanak juga dapat meningkatkan kemahiran kognitif dan fizikal mereka. Hal ini kerana melalui aktiviti meneroka, kanak-kanak dapat menjumpai pelbagai perkara-perkara baru yang belum pernah ditemui oleh mereka. Sebagai contoh, sekiranya guru-guru membawa mereka meneroka ke dalam sebuah hutan ataupun ke dalam sebuah taman, maka kanak-kanak itu akan dapat melihat pelbagai perkara baru secara lebih jelas. Baiklah, E yang kedua iaitu eksperimen. Definisinya, eksperimen ialah menyiasat, iaitu merancang, memanipulasi pemboleh ubah dan menguji hipotesis yang dibuat untuk membuat keputusan. Ujian untuk mengetahui sesuatu atau mengetahui sesuatu perkara itu berfungsi atau benar. Eksperimen merangkumi kemahiran berfikir dan kemahiran proses sains. Kanak-kanak dapat berinteraksi dengan persekitaran mereka serta dapat mengetahui cara-cara untuk mengendalikan dan menggunakan peralatan-peralatan. Hal ini kerana di dalam aktiviti yang melibatkan mengeksperimen, guru-guru akan mengadakan sebuah aktiviti yang memerlukan kanak-kanak membuat aktiviti secara hands-on. Hal ini dapat menambah pengalaman kanak-kanak dari segi cara mengendalikan bahan, cara mengendalikan alatan dan sebagainya. Baiklah, E yang ketiga iaitu experience, iaitu mengalami. Definisinya, menurut Kamus Dewan Bahasa edisi kedua, mengalami ialah merasai, iaitu menjalani, menempuh sesuatu peristiwa. Ianya juga merupakan proses mendapatkan pengetahuan dan kemahiran daripada aksi melakukan, melihat dan merasakan. Di dalam aktiviti mengalami ini, terdapat 3 proses belajar. Yang pertama, kanak-kanak mengetahui sesuatu perkara sehingga mendapat pengetahuan. Selain itu, proses pemahaman dan juga penting melakukannya. Pengalaman ini terbahagi kepada 2, iaitu pengalaman sedia ada dan juga pengalaman baru. Sebagai contoh, pengalaman sedia ada, kanak-kanak sudah mengetahui beberapa jenis buah-buahan. Namun, pengalaman baru mereka seperti mereka menjumpai buah-buah yang tidak pernah mereka jumpa seperti buah stroberi, buah manggis dan sebagainya. Baiklah, individu-individu yang terlibat di dalam konsep 3E. Seperti yang dapat diperhatikan, kita boleh kategorikan kepada 2 iaitu pendidik dan juga ibu bapa. Bagi pendidik, mereka perlulah menyediakan persekitaran dan bahan yang sesuai dan menarik. Pendidik juga perlu memberi penghargaan dan pujian kepada kanak-kanak. Hal ini bermaksud setelah kanak-kanak itu selesai melaksanakan sesuatu aktiviti yang melibatkan 3E, guru-guru hendaklah memuji mereka dan memberikan pujian. Seterusnya, individu yang terlibat di dalam konsep 3E ialah ibu bapa. Peranan ibu bapa di dalam konsep 3E ini ialah membantu dan menyokong perkembangan dan kemahiran kanak-kanak.
Hal ini supaya dapat menambahkan lagi keyakinan dalam diri setiap kanak-kanak. Baiklah, saya pergi kepada perkara yang seterusnya, iaitu teori-teori dalam konsep 3E. Teori yang pertama ialah teori Vygotsky. Scaffolding. Perkembangan kognitif akan berlaku pada tahap yang lebih tinggi apabila kanak-kanak bersama dengan orang dewasa. Hal ini kerana orang dewasa akan memberi sokongan dan bimbingan kepada kanak-kanak itu. Ini bermaksud kanak-kanak akan mendapat tunjuk ajar dan panduan yang lebih jelas daripada orang-orang dewasa. Seterusnya, teori Jean Piaget iaitu teori perkembangan kognitif. Asimilasi merupakan sebuah proses kognitif di mana kanak-kanak akan menggunakan pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada bagi membentuk pengetahuan yang baru. Seterusnya, teori Maria Montessori. Di dalam teori ini, minda kanak-kanak mudah menyerap maklumat baru melalui deria mereka. Persekitaran yang lengkap adalah persekitaran yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak dengan adanya pelbagai bahan yang turut menyokong pembentukan konsep dan pengetahuan kanak-kanak apabila mereka memerlukannya. Baiklah, saya pergi kepada kawasan-kawasan penggunaan konsep 3E. Dapat dibahagikan kepada dua. Yang pertama ialah luar bilik darjah. Sebagai contoh, persekitaran di sekitar luar bilik darjah, kawasan tempat air, tempat permainan dan juga tempat pasir. Bagi kawasan penggunaan dalam bilik darjah pula, ialah sepanjang proses PDP berlangsung dan juga permainan bebas turut boleh dilakukan di dalam bilik darjah. Baiklah, kelebihan penggunaan konsep 3E. Antaranya yang pertama, kanak-kanak mudah untuk menyesuaikan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan yang baru. Kedua, dapat menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kreatif dan kritis. Ketiga, pembelajaran berpusatkan murid. Keempat, memupuk minat dan kreativiti murid. Kelima, merangsang perkembangan psikomotor, kognitif dan efektif, iaitu JERIS. JERIS di sini bermaksud jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Dan yang terakhir, kelebihan penggunaan konsep 3E ini adalah lebih menyeronokkan kepada kanak-kanak. Hal ini kerana kanak-kanak tidak akan hanya duduk di dalam bilik darjah dan mendengar apa yang dicakapkan oleh guru. Malahan mereka akan melakukan pelbagai aktiviti mengikut arahan dan perkara yang ditetapkan oleh guru. Baiklah, berikut merupakan contoh-contoh pengajaran konsep 3E. Bagi konsep explore iaitu nature walk, experience bercerita dan eksperimen bermain pasir. Baiklah, berikut merupakan contoh-contoh aktiviti nature walk. Dapat diperhatikan, kanak-kanak dapat melihat pelbagai perkara-perkara baru. Mereka dapat melihat pokok, haiwan dan persekitaran yang belum pernah mereka temui. Bagi aktiviti experience pula, kanak-kanak dapat bercerita dengan bebas bagi menambahkan keyakinan diri mereka serta dapat melatih kemahiran mereka dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir ialah eksperimen sebagai contoh bermain pasir. Melalui aktiviti bermain pasir ini, kanak-kanak dapat melatih kemahiran motor mereka iaitu seperti kemahiran motor halus. Baiklah, kesimpulannya. Setiap pengajaran dan pengisian haruslah menuju ke arah peningkatan dan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Hal ini supaya kanak-kanak dapat berkembang dengan seimbang dan mencapai hasrat yang diperlukan dan perlu dicapai oleh seseorang kanak-kanak. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.